terusin. 5 minit yang mana? Terima kasih yang betul. Sebenarnya bila saya mula-mula secara sekilas membaca Perang Undang-Undang ini, ada sedikit kebimbangan. Kebimbangannya ialah seperti ini. Dalam tahun 60-an 70-an dulu, sewaktu orang sibuk menyatakan perlunya diadakan satu seni bina cara Melayu, maka cara mereka menyelesaikan masalah itu ialah dengan meletakkan bumbung bentuk Minangkabau di atas flag misalnya, atau bangunan-bangunan yang penting di negara ini. Mula-mula saya bimbang bahawa undang-undang ini juga akan bersifat seperti itu, iaitu meletakkan unsur-unsur Islam ke atas keseluruhan undang-undang yang konvensional. Tapi keadaannya saya cerita tidaklah seburuk itu. Kerana umpamanya dalam pasal 28 tentang pematuhan syariah, pasal 29 tentang menentukan standard oleh Majlis Penasihat Syariah, dan juga pasal 30 tentang penubuhan jatuh kuasa syariah. Semua ini dapat mengawal keadaan, walaupun pengawalannya tidak begitu menyeluruh. Yang kedua saya mengatakan ia tidak menyeluruh ialah kerana kita dapati pada pasal 48 dan 49 masih kuat kuasa menteri mengatasi misalnya bank dan bank Islam ini. Pasal 48, persetujuan menteri mesti diperolehi untuk menetapkan kemuktamadan, dan 49 juga persetujuan menteri untuk pembatalan kemuktamadan. Jadi kalau misalnya menteri mempunyai kuasa, bagaimana sekiranya kuasa yang dijalankannya itu bertentangan misalnya dengan asas-asas syariah yang disetujui ataupun dinasihatkan oleh Majlis Penasihat. Saya sebenarnya dah bersedia banyak untuk memberi komen pada pasal-pasal, tapi oleh kerana masa terbatas, saya akan hanya menumpu pada satu pasal, iaitu pasal 279. Dalam pasal ini dinyatakan tiada tindakan guaman, pendakwaan atau prosiding lain boleh diambil atau dibawa, dimulakan atau dikekalkan dalam mana-mana mahkamah atau di hadapan mana-mana pihak berkuasa lain terhadap menteri, bank, gubernur, timbalan gubernur, atau mana-mana pengarahnya, pegawainya atau pekerjanya, atau mana-mana orang yang bertindak bagi pihak bank. Yang menjadi kebimbangan saya yang pertama ialah bahawa kelihatan seolah-olah di sini ada pilih kasih, iaitu tidak akan diambil tindakan terhadap segolongan yang di atas ataupun yang di bawah yang ditugaskan oleh pihak di atas. Dan ada kalanya mungkin ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam misalnya. Kalaulah umpamanya apa yang dilakukan atau diputuskan oleh atau kesalahan yang dibuat itu adalah bertentangan dengan syariah Islam sendiri. Perkara yang berikutnya yang saya nak terangkan yang kedua ialah persaingan atau pertentangan bank Islam ini dengan prinsip-prinsip yang berkaitan apa yang disediakan atau peraturan yang disediakan oleh Basel 3, Basel 3 ya. Dan pertentangan itu ialah wujud kerana Basel 3 membenarkan misalnya seperti bank konvensional untuk diadakan dikutip faedah ataupun interest, tetapi tentulah mengikut syariah Islam dia akan dibenarkan interest ini. Jadi dilihat di sini akan berlaku persaingan, dan persaingan ini mungkin boleh menimbulkan ketidakyakinan di kalangan bank yang tradisional. Misalnya kita pun telah dapat melihat bahawa bank HSBC, Barclays Bank dan Deutsche Bank dalam telah mengurangkan operasi keuangan Islam kerana masalah penambahan modal dalam keuangan Islam. Golong yang mana? Ya. Sila golong. Ya.
Jadi apa ni? Jadi kita naklah pastikan kalau boleh mencari mekanisme bagaimana kita boleh mengatasi sekatan-sekatan daripada peraturan-peraturan Basel 3 itu. Akhir sekali yang di-Pertua, seperti saya bersetuju tadi bahawa tidak semuanya hukum-hukum muamalat yang diaplikasikan di sini dan mungkin tidak dapat dilakukan. Tapi walau macam mana kan pun, saya harap satu waktu nanti akan dapat diberikan satu peraturan atau undang-undang yang lebih sistematik dan menyeluruh supaya bank Islam itu dapat kompetitif secara kuat dan berkesan berbanding dengan bank-bank yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Seterusnya